Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada korang yang dah subscribe, dah menonton, dan kepada korang yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ni akak nak ceritakan satu kisah je yang dikongsikan oleh seseorang. Tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sementara nak menunggu rumah mama dan juga rumah saya terjaga apabila mendengar suara. Tidak pula takut dia berani melintasinya, malah melepasi kawasan perkuburan. mata yang tadinya lali, kan aku macam nak cukur 12:30 malam kan. Kisah ni mengenai kerana terlalu dendam. Tajuk dia macam tu lah. Satu kisah perkongsian dari seseorang yang sangat menyentuh hati korang. Tapi walau apapun situasi kita, niat tidak menghalalkan cara. Macam itulah yang berlaku pada sebuah keluarga yang tinggal di sebuah pekan kecil. Pada era tahun 80-an, keluarga tu dah memiliki sebuah kereta dan beberapa biji motor. Pada era tahun tersebut jugalah, kalau dah memiliki harta tersebut dah dianggap seperti kaya raya. Apatah lagi kalau keluarga tu memiliki bisnes dan juga kebun sendiri. Itulah yang dimiliki oleh keluarga bahagia tersebut. Segala nama untuk setiap watak dalam cerita ni adalah bukan nama sebenar tau. Pemilik kisah ni tak nak timbulkan syak wasangka ke atas diri dia. Tapi dia sangat yakin untuk dia kongsikan pengalaman diri dia ni sebagai tauladan. Ambillah ia sebagai renungan untuk kita bersama. Tak salah pun atau tak hina pun bagi seseorang yang mengakui kekilafan dia. Akak sambung cerita di pekan tadi. Keluarga ni digelarkan sebagai Pak Budi. Macam itulah untuk si ayah. Mak Budi sebagai watak untuk mak. Dan Solehah sebagai anak gadis mereka. Pak Budi dengan Mak Budi masa tu berusia lingkungan awal 40-an. Masing-masing sentiasa ceria dan sentiasa sihat sebab keluarga ni sangat baik dan sangat bahagia. Pak Budi ni dia jenis yang suka cari rezeki dan dia banyak sangat idea-idea untuk cari rezeki. Kalau kata burung tu bangkit awal untuk keluar cari makan, itulah Pak Budi. Selepas dia selesai solat subuh, dia dah keluar rumah untuk mulakan kerja dia. Kerja Pak Budi seharian dia uruskan kedai dia dekat pekan, dekat je dengan rumah Pak Budi ni. Untuk kebun pula, Pak Budi dia upahkan orang untuk usahakan kebun tersebut. Nampak tak bijaknya Pak Budi ni? Senang kata Pak Budi ni pandai mengatur strategi untuk tambah pendapatan dia. Tu belum lagi jadi rakan kongsi untuk kawan-kawan dia dalam bisnes tau. Satu hari ni subscriber ni akak gelarkan sebagai Zul. Zul pula dia ni pemuda yang malas bekerja dekat satu kampung berdekatan dengan pekan Pak Budi. Dalam-dalam dia malas untuk bekerja, Zul ni jenis yang pantang dicabar. Dia pernah tahu dicabar pergi ke satu rumah kosong. Rumah tu memang usang gila sangat-sangat. Semata-mata nak tunggukan penunggu rumah tersebut muncul. Boleh dikatakan rumah tu rumah berpuaka lah.
Bila berhari-hari si Zul ni duduk menunggu dekat rumah tu, tapi tak ada pun sebarang hantu yang muncul, dia akan ketawakanlah kepada rakan-rakan dia yang berada kat kampung tu juga yang mencabar dia. Tanda dia dah berpuas hati, maknanya dia menang. Hakikatnya Zul baru je mengaku sekarang rumah tu memang betul-betul berpenunggu. Maksudnya Zul tak mengakui perkara tu pada rakan-rakan dia pada era zaman tu, tapi sekarang dia memang akui Zul sebenarnya ada nampak pocong berdiri dekat tiang rumah tersebut. Mula-mula Zul sangkakan tiang rumah je yang dia nampak, tapi kan dia pelik sebab di sebalik tiang yang nampak berlumur, yang dikelilingi dengan akar-akar pokok-pokok yang berjala kan, Zul ada nampak benda putih. Tapi Zul, dia pergi juga kat tiang tu, dia nak bersandar lah dekat tiang tu. Rupa-rupanya pocong lah korang, memang satu badan. Zul rasa meremang. Tapi era tahun 80-an, kamera pun tak ada, apa pun tak ada, handphone yang moden pun tak ada. Jadi Zul tak boleh nak rakam kejadian tu. Senanglah kerja dia, kalau dia boleh rakam, dia boleh lah bagi tahu dekat kawan-kawan dia kat situ memang ada hantu kat situ kan. Tapi tak boleh, semuanya dia balik, dia bagi tahu tak ada hantu lah kat situ, padahal ada. Zul dia keraskan hati dia balik macam tak ada nampak apa-apa. Time tu lah, walhal seluar dia dah hancing korang. Faham lah kalau dah bau hancing macam tu maknanya apa. Bila kawan-kawan Zul, dia dah rasa tak puas hati dengan rumah kosong tu sebab tak ada penunggu, maka mereka pun buat lagi cabaran pada Zul. Kali ni Zul dicabar untuk berada di satu tapak perkuburan dekat kampung bersebelahan dengan kampung mereka. Mereka tak gunakan kubur di kampung mereka sebab kubur dekat kampung mereka tu tak berhantu kot. Kebetulan masa tu ada satu perkara yang gempar dah berlaku dekat tanah perkuburan tersebut. Dikatakan ada satu kubur tu dah digali dan dicuri penghuninya. Penghuninya tu dipulangkan semula setelah beberapa hari hilang. Penghuninya tu pula seorang anak dara yang mati dibunuh. Yang ni lagi seram korang. Zul sebenarnya awal-awal dia agak cuak jugalah nak terima cabaran ni. Tapi bila dia diejek, penakutlah kau Zul, penakutlah kau Zul, alah cakaplah kau penakut, macam tu kan. Maka satu malam yang kelam, Zul telah bersetuju untuk berada dekat perkuburan tersebut. Masa tu hujan tengah turun renyai-renyai. Dah terpacak dah si Zul tu dekat tanah perkuburan tersebut. Sementara kawan-kawan dia dah menunggu dah dekat satu simpang yang berada agak jauh lah dari tanah perkuburan tu. Mereka tak sabar sangat tunggu si Zul ni lintah pukang lari melalui kawasan simpang tu. Itu yang mereka nak sangat, supaya Zul ni berkalah dengan mereka. Supaya Zul ni, engkau memang penakut lah Zul. Tapi malangnya si Zul yang menunggu dekat tanah perkuburan tu tak ada rasa apa-apa pun. Malahan mereka yang menunggu dekat simpang tu pula yang diganggu Akak pun nak tergelak bila akak baca kisah ni. Si Zul masa tu dia menguap berkali-kali. Tak ada apa pun. Masa tu dia tengah baring dekat satu pondok kecil dekat kubur tu. Sementara kawan-kawan dia yang menunggu dekat simpang tadi dah didatangi dengan seorang gadis yang cantik comel molek je. Gadis tu senyum sambil berjalan, ayu je dekat depan kawan-kawan si Zul ni. Kemudiannya gadis tu dia bertanya kan kepada mereka ni, "Abang, boleh hantarkan saya balik tak?" Anak-anak muda kampung yang nakal tu pun jawablah, "Boleh, boleh sangat. Tapi dari mana adik cantik ni datang?" Gadis tu pun jawab, "Saya datang dari arah sana bang. Saya nak balik ke rumah baru saya. Rumah lama saya dekat sana." Siap tunjuk rumah lama kat sana, nak pergi rumah baru kat sana. Rumah baru tu sehaluan je dengan kawasan perkuburan tempat Zul tunggukan hantu datang. Kawan-kawan Zul jawab lagi, "Oh, rumah baru kat sana. Baru pindah lah rupanya. Kami bukannya orang kampung ni, dek. Tak kenal adik, jangan marah ya." Sempat lagi gadis tu pun jawab, "Tak apa. Boleh hantarkan saya balik tak bang? Saya kesejukan ni." Mendengarkan pertanyaan tu timbul rasa kesian lah salah seorang dari kawan Zul tu. Dolah nama dia akak gelarkan macam tu lah, senang cerita. Dolah dia offer diri nak hantarkan gadis tu. Tapi mereka ni cuma ada sebiji je motor. Itu pun jenuh nak berangkut seorang-seorang nak berada kat situ. Mujurlah kawan-kawan Zul tu bertiga aja campur yang pemilik motor tu. Zul pula dia dah biasa dah mengayuh basikal legend. Dia sendiri, dia tak nak tumpang orang.
Jadi kadang-kadang kawan-kawan Zul ni dia naik bertiga je terus, senang, tak payah nak berangkut lah, bertiga rojak lah, bukan ada JPJ pun. Nak dipendekkan ceritanya, Dolah dah bersedia dah menunggu gadis tu untuk membonceng motor buruk dia. Nampak macam manusia je, tapi tangan gadis tu bila pegang bahu Dolah untuk naik motor tu, lembut aja tangan dia, tapi sejuk tau. Sejuk sangat walaupun lembut. Rasa macam runcing je jari dia. Sambil senyum, makanya Dolah dia bawakanlah gadis tu. Dia nak tolong hantarkan ke rumah baru gadis tu. Masa bawa gadis tu, Dolah dia rasa pelik. Kenapalah Dolah ni bawa motor macam tak ada penumpang ringan je motor dia. Yelah, gadis tu kan kecil molek je. Dolah dia tak nak fikir bukan-bukan, dia teruskanlah merempit dengan perlahan. Kononnya nak biarkan agak lama lah gadis tu membonceng dengan dia. Bolehlah nyembang-nyembang. Tapi itulah punyalah rajin si Dolah ni ajak bersembang si gadis tu. Gadis tu diam je. Tak terlintas pula Dolah dia nak tengokkan gadis tu, sebab masa tu kan motor dia tak ada cermin sisi kiri ke kanan ke, tak ada, memang kosong. Nak berpaling memang tak lah. Motor uzur korang dapat bergerak tu kira okey lah pada Dolah. Tu pun kira baik lah tu. Macam tu. Jadi untuk si Zul ni ada basikal tu kira budak berada jugalah time tu 80-an. Punyalah lama si Dolah ni dibawakan gadis tu pusing. Tak ada pun nampak tanda-tanda gadis tu nak turun motor dekat mana. Tak ada, memang tak ada. Sebab tak ada pula dia bagi clue. Abang turunkan saya kat sini ke, rumah saya kat situ ke. Memang tak ada. Minyak motor pakai duit. Bisik hati Dolah mula berkira. Nak ke tak dia kena tanya juga. Rumah cik adik kat mana? Memang dia tanya gadis tu tau. Gadis tu tunjuk ke arah patah balik. Amboi, dah berpusing satu kampung nak patah balik. Patah balik ke? Tanya Dolah lagi. Bila dah patah balik, rupanya Dolah lalu semula dekat depan kawan-kawan dia tadi. Kawan-kawan dia jerit lah. Oi, hantar anak dara tu balik ke rumah. Kau ronda buat apa? Kang tak pasal-pasal kang kena bantai dengan parang. Naya oi. Dolah dia angkat tangan. Bangga lah bawa anak dara kan. Lepas tu dia lalu ikut arah tuju gadis tunjuk. Gadis tu kata, turunkan saya dekat depan tu bang. Korang tahu tak dekat depan tu apa? Apa yang dinyatakan gadis tu? Itulah tanah perkuburan Islam kampung tersebut. Tempat Zul menunggu hantu dekat situ. Zul yang masa tu tengah nampak Dolah ni datang dengan motor, teruslah dipanggilkan Dolah. Weh Dolah, weh Dolah. Awalnya kau datang, tengokkan aku. Lek lah, belum pun pagi lagi. Punya belagak si Zul ni. Aku datang hantar perempuan ni kat belakangku. Nampak? Nampak? Masa jawab tu, kaki Dolah sebenarnya dah terketar-ketar dah. Dia pun tak faham macam mana dia boleh berhenti dekat kawasan perkuburan tu. Zul tanya, perempuan mana? Aku tak nampak pun perempuan mana. Dolah pun dia tongkatkan motor, dia bagi tahu. Aku teman kau dekat sini je lah. Nampak tak clue yang dia bagi? Dolah tu dah rasa takut tahu sebab perempuan tak ada kat belakang dia. Dia sendiri tengok memang tak ada. Dia boleh buat alasan nak stay tunggu hantu dekat situ. Walhal dia memang dah bawa hantu. Dolah dia rasa takut nak patah balik sebenarnya. Jadi Zul, dia tak tahu punca apa, memang tak tahu apa. Dia ajaklah Dolah balik je lah. Zul kata buang masa je aku menunggu kat sini. Tak ada pun datang apa-apa, yang datang nyamuk adalah. Dolah dia minta Zul bawa motor dia sebab sebenarnya lutut dia dah lembik, badan dia dah lembik tau. Tapi Zul perli. Habis tu basikal aku nak humban ke mana? Jom balik. Kata Zul selamba je sebab Zul tak nampak. Masa mereka nak balik tu, mereka nampak tau. Mereka berdua ni mula nampak. Ada perempuan dah berdiri dekat salah satu kubur yang paling dekat dengan tempat mereka berdiri. Dolah pun auto tangan dia tunjuk. Dia tunjukkan ke arah kubur tu. Dia kata, Tu Zul, perempuan yang aku hantar tadi Zul. Dengan penuh rasa takut tau dia cakap, jom belah. Macam tu. Lepas tu, yang si Zul ni terpinga. Tapi memang Zul dah takut dah. Sebab dia tengok perempuan tu berdiri memang tak nampak kaki. Takut punya pasal, si Dolah, dia boleh pula naik basikal si Zul. Dan Zul pula masa tu naikkan motor si Dolah. Dah terbalik dah. Sepatutnya, Dolah bawa motor dia, Zul naik basikal dia. Tapi dah lintang pukang dah terbalik. Bila Dolah dia tersedar, dia dah tersalah transport. Dia turun basikal dan tangan dia tu capai basikal
si Zul ni akhirnya Dolah dia pegangkan basikal dekat tepi, kuat dia masa tu. Zul dia bawa ke motor, tinggalkan tempat tu. Nak tak nak korang mesti dah tergelak tau. Basikal tu bukan kecil kot, tapi dia boleh pautkan basikal tu pegang sebelah. Sampai bertiga naik motor, bertiga lah termasuk basikal tu kan. Bila sampai dekat simpang tempat, dua orang lagi kawan mereka tu menunggu. Zul dia terus capai basikal, dia turun. Lepas tu dia letakkan motor, dia bagi motor lah pada kawan dia tu. Lepas tu dia ambil basikal, dia nak mengayuh, dia nak balik dah, dia tak kira. Jadi Zul ni dia tak cakap banyak, dia terus mengayuh, dia tinggalkan tempat tu. Sambil kawan dia ni yang bertiga ni kan, dia start motor, memang motor dah hidup enjin pun. Lepas tu dia terus bergerak, lepas tu dia pegangkan tangan si Zul ni. Lintang pukang lah mereka berempat tu meninggalkan kawasan kampung tu pada malam tersebut. Lepas tu Dolah dia minta nak bermalam je dekat rumah Zul sebab dah terlalu takut, dah lalang. Yang lagi dua orang tu pun join lah sekali bermalam dekat rumah Zul. Sejak tu tak ada lagi lah mereka ni nak cabar-mencabar antara satu sama lain, nak buat kerja-kerja bodoh macam tu. Dah tak ada. Senakan-nakan mereka tetap ada lemahnya. Kita sama juga macam mereka. Senakan-nakan kita tetap ada lemahnya. Itulah kenangan dia jumpa dengan hantu bersama dengan kawan-kawan senakal dia, kata Zul. Semua tu Zul jadikan kenangan dan sebagai pengajaran. Zaman muda memang rata-rata antara kita pun nakal kan. Tapi semua tu tak adalah sampai menyusahkan orang. Kecuali yang ni. Zul, dia sedih tau bila dia mengenangkan perbuatan dia sendiri. Dek kerana dia malas kerja, mak dia selalu marah-marahkan dia dan abah dia selalu perli-perli dia. Nak jadi manusia apa kamu ni Zul? Siang malam merayau je. Tolong abah langsung tak nak. Nak harapkan kamu keluar bekerja, memang lagilah tidak makanya. Cubalah kamu keluar cari kerja Zul. Banyak kerja-kerja kampung ni menunggu kamu Zul. Umur dah 20-an, masih merayau-rayau kat kampung. Herdik, abah si Zul ni tengah marah. Zul dia tak akan menjawab lah kalau abah dia bercakap, abah dia tengah marah. Diseritkan kejadian sebelum ni, adalah satu masa tu Zul dia pernah kena tangkap mengendak orang tau. Abah dia mengamuk satu rumah time tu. Abah dia malu dengan aduan orang kampung. Tapi masa tu Zul pun dia tengah naik angin sebab kawan-kawan dia sendiri yang kantoikan dia tengah mengendap. Jadinya Zul dia menjawablah dengan abah dia bahawa dia kena perangkap. Kawan dia sengaja nak buat orang ni marahkan dia, nampak tak? Zul dia pergi mengendap rumah tu sebab kawan dia kata tuan rumah tu ada bela setan, ada bela saka. Tapi lain pula yang dituduh, mengendap bini orang pula dituduh. Tak selera lah Zul nak kisahkan bini orang. Tapi itulah dah kena tangkap kan. Nak bela diri pun tak diberi peluang. Maka Zul dia try lah bela diri dengan abah dia. Tapi teruk dia kena belasah dengan abah dia time tu. Sikit sebanyak kejadian tu jadikan Zul ni kecil hati juga dengan abah dia. Kalau tak abah dia yang bela dia, siapa lagi? Kisah yang lepas tu sabar je lah, tak payah nak diingat. Kisah yang ni, Zul dia jadi bosan nak hadap perli cerca abah dia. Dia keluar juga ke pekan, dia usaha juga cari kerja kosong. Kerja-kerja kebun dia tak nak time tu. Penat sangat lah kata dia, malas punya pasal kan. Zul dia pergilah ke pekan tu, dia nampak kedai Pak Budi. Ingat tak yang akak sebut awal-awal tadi? Kedai Pak Budi masa tu tengah maju jaya sendirian berhad kat situ. Aje melawak koma. Kedai Pak Budi ni tengah hot lah time tu. Ramai pelanggan keluar masuk kedai runcit Pak Budi tu. Tak adalah besar sangat kedai. Tapi pada era tahun 80-an, kira taraf pasar raya jugalah. Zul dia try lah tanya kat kedai Pak Budi tu. Rezeki dia. Zul dia dapat kerja kat situ. Pak Budi kesiankan Zul tau. Dia tak fikir panjang. Terus dia suruh Zul tu masuk kerja. Alah, kerja jaga kedai. Lepas tu parut-parutkan kelapa, kemas-kemas kedai, susun-susun barang, hantar-hantar barang dengan motor roda 3 Pak Budi tu. Kira okey lah. Tak adalah berat sangat kerja-kerja tu kan. Sesuai lah dengan Zul yang memilih tu. Zul selesa tau bekerja dengan Pak Budi sebab Pak Budi ni baik orangnya. Kan akak dah cakap baik. Nak minta cuti senang, nak minta hutang senang. Dia tak ada kedekut. Pendek cerita, memang puas hatilah kerja dengan tokel baik macam tu. Tapi itulah, setan ni kerja dia nak merosakkan hubungan orang je. Benda jernih sengaja nak dikeruhkan. Benda baik sengaja nak dibolak-balikkan sehingga jadi perkara yang tak baik.
Dekat setahun juga tahu, Zul ni jaga kedai Pak Budi. Tapi Zul langsung tak tahu Pak Budi ni ada anak perempuan. Cantik pula tu. Sebab anak perempuan Pak Budi ni dihantar ke sekolah agama. Baik kan Pak Budi ni, anak pun sampai dihantar sekolah agama. Cukup didikan agama. Zul dia pernah nampak sekali je anak dara Pak Budi tu, tapi masa tu Zul tengah bergegas nak pergi hantar barang, nak barang customer kan. So dia sempat tengok sekali tu, lepas tu dia balik ke dia dah tak nampak dah. Tu je lah. Bila dia tengok sekali tu, dia ada simpanan hati tu, cantiknya anak Pak Budi ni. Bila anak Pak Budi, nama dia Solehah, Kak cakap tadi, dia cuti lama dekat sekolah dia, dia baliklah kadang-kadang ikut ayah dia, Pak Budi tu pergi kedai bersama dengan mak dia apa semua kan. Dari situlah Zul ni, dia mula jatuh hati dengan Solehah. Sebab Solehah ni lemah lembut orangnya, kalau bercakap tu sopan orangnya. Zul langsung tak cermin diri dia masa tu. Tahu nak pikat je Solehah, dah tu tak ada pula dia tu nak berterus terang. Mulalah dia tu angau sorang-sorang. Sehingga kan tiang kedai tu pun dia nampak macam, alah Solehah buah hatiku. Macam itulah dia punya angau. Satu hari Zul dia perasan Pak Budi ni ada sembang dengan seorang budak muda yang sebaya dengan dia juga. Pak Budi bagi tahu tu anak saudara dia dari kampung, datang ada urusan keluarga dekat pekan tu. Jadi Zul dia tak adalah nak fikir yang bukan-bukan pasal budak tu anak saudara kot datang, biasalah tu kan. Dia tak rasa pun anak saudara Pak Budi tu nak cantas buah hati dia. Hinggalah Budi dia dapat kabaran jemputan ke majlis pertunangan Solehah. Rasa macam nak menjerit, nak memaki hamun je hati dia pada waktu tu. Tapi salah Zul juga, syok sendiri. Solehah langsung tak tahu pun Zul ni ada hati dengan dia. Memang padan lah dengan muka si Zul ni. Ni Zul yang bilang, bukan akak tau. Zul dia balik rumah dengan rasa hampa gila. Tak tahulah macam mana dia nak hadap masa-masa depan dia untuk tengok kebahagiaan orang yang disayang ke depan mata. Tak sanggup rasanya, kata Zul. Ingat tak, Zul pernah mengendap bini orang? Ingat tak? Rumah tu memang membela pun korang. Rumah tu rumah bomoh sebenarnya. Suami isteri bomoh. Jadinya Zul dia pergi semula ke rumah tu untuk minta khidmat bomoh dekat rumah tu. Tak tahulah nak mandrem ke apa pada keluarga Pak Budi tu, tak tahulah kan. Tapi masa tu bomoh tu bagi pilihan, sama ada si Zul ni nak pisahkan Solehah dengan tunang dia, atau si Zul ni nak buatkan Solehah tu tergila-gilakan dia. Kata bomoh perempuan tu, masa tu lah Zul tengok bomoh tu muka dia tak lawa mana pun. Muka macam hantu, tak cukup make up macam tu lah. Zul bisik, ni ke perempuan yang aku dikatakan nak hintai sangat tempoh hari? Dia mula berfikir macam hantu puja muka, teruk gila. Sempat lagi mengumpat dalam hati tu. Zul dia pilih untuk buat Solehah tu tergila-gilakan dia. Tak payahlah Zul nak detailkan macam mana proses nak sihirkan Solehah, ya. Pendek cerita, Solehah memang tergila-gilakan Zul separuh mati time tu. Tapi disebabkan malu dengan perjanjian sesama keluarga, masa itulah maknanya Pak Budi ni, dia dah tahu dah anak dia tergilakan si Zul ni. Tapi sebabkan, yelah, perkahwinan yang diatur sesama keluarga macam tu, Solehah bertunang pula dengan sepupu dia, mana anak saudara Pak Budi lah. Maka Pak Budi dia hantarkan Solehah tu pergi ke pondok belajar. Jangan balik, maksudnya dia tak bagi balik tau. Dia tak bagi dekat dengan Zul. Tapi Solehah dia meronta dan dia berkelakuan macam orang tak sioman. Dia tergila-gilakan Zul juga. Dia nak duduk rumah tu juga, dia nak jumpa Zul juga, nak pergi kedai juga. Sejak tu Solehah tak lagi boleh belajar dekat pondok tu dengan elok. Dia berhenti belajar dan dia dihantar ke kampung oleh Pak Budi. Sebab Pak Budi ni dah syak bahawa segalanya angkara Zul. Pak Budi dia rasa betul-betul terkilan lah dengan perbuatan Zul tu. Tapi bila ditanya, Zul langsung tak nak mengaku. Pendek lagi cerita, Pak Budi dia setuju nak kahwinkan Solehah dengan Zul. Tapi bersyarat, Zul kena janji jaga Solehah baik-baik dan tinggalkan perkara syirik khurafat tu. Pak Budi tahu tau perihal tu ada kaitan dengan sihir. Tapi Zul dia tak nak mengaku. Malahan Zul ni dia marah-marah pada Pak Budi. Pak Budi tuduhkan dia sihirkan Solehah. Apa ni Pak Budi? Kenapa main tuduh-tuduh? Tak boleh lah tuduh macam ni. Dia marah. Dalam masa yang sama, Zul dia punya marah, dia berhenti kat kedai tu dan dia minta kerja lain. Bila mereka dah terputus hubungan, sebab Zul dah kerja tempat lain, time Zul kerja tempat lain tu, dia dah pun menemui dengan gadis impian dia, gadis yang menerima cinta dia. Jadi dia dah abaikanlah pada Solehah ni. Tapi Solehah tetap tak macam Solehah yang dulu. Solehah tetap nakkan Zul juga.
Dia nak kahwin dengan Zul juga. Dia dah tak boleh nak buat apa. Tunang dia pun dah tak nak stay dengan dia sebab keadaan dia dah macam orang gila. Zul diabaikan juga keluarga tu sebab dia dah ada tunangan dia. Dia dah ada kehidupan dia sendiri. Dia dah tak nak ada urusan dengan keluarga Pak Budi. Dia anggap Pak Budi ni macam menghina dia tau. Hinggalah Zul tu berumah tangga dengan perempuan yang dia bercinta tu. Masa ni Pak Budi merayu supaya Zul batalkan sihir dia pada Solehah. Tapi Zul tak nak sebab bomoh tua hodoh yang dia jumpa tu dah mati. Lepas tu dengan cerita lah, Solehah sampai meninggal dunia tau. Sebab terlalu derita. Bayangkanlah bila sihir dah diberikan ke atas kita. Dia terlampau derita sampai dia tak boleh nak kawal emosi dia, diri dia, kesihatan dia, makan minum dia. Akhirnya dia meninggal dunia. Itu yang membuat Zul tu rasa galat sangat. Zul tahu pun sebab Pak Budi yang jumpa dia, bagi tahu nak pindah dari kawasan Pekan tu, nak balik ke kampung sebab dekat Pekan tu dah tak ada apa dah. Itu satu-satunya anak dia tau. Anak yang dia ada. Perniagaan Pak Budi dah merosot sejak Pak Budi ulang-alik nak pulihkan Solehah. Bayangkanlah. Banyak duit habis untuk ubatkan si Solehah. Banyak pengorbanan masa. Itu kita buat orang senang, tapi orang nak lalui situasi itu sangat sukar. Itulah hakikat yang berlaku. Zul selepas tu dia hidup serba tak bahagia tau. Jadinya perkahwinan dia ni banyak sangat salah faham. Isteri dia ni banyak sangat songeh, banyak sangat melawan. Akhirnya Zul sendiri bercerai dengan isteri dia. Malahan Zul tak ada zuriat dengan isteri dia. Dan Zul tak kahwin pun lepas tu. Dia rasa menyesal seumur hidup dengan apa yang dia buat kepada Solehah, kepada Pak Budi. Pak Budi tu dah cukup baik, dah cukup bagus. Tapi dia tergamak buat macam tu. Bayangkanlah, Zul punya penyesalan tu sehingga mengganggu emosi Zul sendiri. Bila kita dah tersedar dalam keadaan terlambat, apa yang berada dalam fikiran kita, adakah dosa kita diampunkan? Adakah kematian Solehah tu disebabkan oleh dia? Banyak perkara yang dia fikir. Dan akhirnya Zul buat keputusan dia nak ikut kepada seseorang yang memang agama tinggi. Orang kata tabligh lah kan. Dia nak ubah diri dia. Alhamdulillah dia memang bertaubat korang. Walaupun dia pergi minta maaf dengan Pak Budi, tapi itu antara urusan dia dengan Pak Budi lah. Apa yang dah berlaku tetap telah berlaku. Jadi dia bagi tahu dan pesan, si Zul ni pesan, pintu taubat tu tak pernah tertutup pun untuk kita selagi kita ni masih bernyawa. Ambil kesempatan dengan nyawa yang ada ni untuk kita sentiasa bertaubat, untuk kita sentiasa minta maaf dengan orang sekeliling yang kita dah buat salah tau. Ini apa yang Zul lalui dan Zul betul-betul rasa itulah kifarah daripada perbuatan dia. Dia tak ada keluarga, dia tak ada anak dan dia tak ada pekerjaan tetap yang boleh buatkan dia happy dengan kehidupan dia. Apa yang pasti, dia sentiasa bertaubat pada Allah. Alhamdulillah, semoga Zul diampunkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk kisah. Sekian saja untuk perkongsian pada kali ini. Apa yang baik kita sama-sama ambil, jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Yang tak baik kita buang jauh-jauh. Yang baik kita ambil banyak-banyak. Jadikan ia sebagai tiket kita untuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana dengar dari awal sampai habis. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.